Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, insya-Allah untuk video kali ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan Islam tahun 5, bidang ibadah unit 3 iaitu yang bertajuk Jumaat Penuh Berkat. Okey, baiklah kita akan teruskan pembelajaran kita pada kali ini. Kita teruskan slide yang seterusnya. Jadi, kamu semua tahu tak kenapa hari Jumaat itu berkat? Kenapa hari Jumaat ini digelar sebagai hari yang penuh dengan keberkatan berbanding dengan hari-hari yang lain? Okey, kerana hari Jumaat ialah hari yang paling utama dan merupakan penghulu segala hari. Hari Jumaat ini adalah hari yang paling utama berbanding dengan hari-hari yang lain. Dan ianya juga ialah merupakan penghulu segala hari. Kerana hari Jumaat ini, para kaum Adam akan mendirikan solat Jumaat. Mungkin kita semua mesti pernah tengok kaum-kaum Adam ini akan pergi ke masjid pada hari Jumaat dan mendirikan secara berjemaah dan berhimpun di dalam masjid beramai-ramai mendirikan solat Jumaat. Mesti murid-murid lelaki akan pergi, mesti punya akan pergi ke masjid untuk mendirikan solat Jumaat. Okey, baiklah kita lihat slide yang seterusnya. Pengertian solat Jumaat. Baiklah, solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah pada hari Jumaat dalam waktu Zuhur dengan didahului 2 khutbah. Baiklah, solat Jumaat ini kita kena ingat ianya didirikan pada waktu Zuhur. Itu yang pertama. Yang keduanya ianya pastinya ianya didirikan secara berjemaah. Dan dalam waktu Zuhur didirikan secara berjemaah dengan didahului 2 khutbah. Itulah yang membezakannya dengan solat-solat fardu yang lain. Solat Jumaat ini mempunyai 2 khutbah. Okey, seterusnya kita tengok dalil berkaitan dengan solat Jumaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Surah Jumu'ah ayat yang ke-9. Baiklah kita terus lihat apakah terjemahannya. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, apabila kamu diseru untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah berjual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Pada hari Jumaat, bila dah azan berkumandang, azan waktu Zuhur lah, iaitu waktu untuk kita kaum Adam ini pergi ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Jika pada waktu itu adanya jual beli, adanya urusan dunia, maka kita segera tinggalkan urusan itu dan segera ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Okey, baiklah kita teruskan slide yang seterusnya. Tata cara sebelum solat Jumaat. Benda-benda yang kita lakukan ketika di masjid sebelum kita menunaikan solat Jumaat. Yang pertama, azan pertama. Azan pertama ini maksudnya waktu solat Zuhur. Ini Bilal akan ma'alunkan azan yang pertama, tandanya waktu Zuhur sudah masuk. Baiklah. Untuk azan yang kedua, itu menandakan bahawa
selepas khatib naik ke atas mimbar sebelum membaca khutbah. Apabila kita nampak khatib naik ke atas mimbar sebelum memulakan bacaan khutbah, Bilal akan mengalunkan azan yang kedua. Baik, kita tengok yang seterusnya. Inilah khatib yang akan membacakan khutbah. Baik, kita lihat poin yang pertama, khatib membaca khutbah yang pertama. Kedua, khatib duduk sebentar selepas khutbah pertama. Kalau murid-murid lelaki yang pergi ke masjid pasti akan melihat dan mendengar ketika mana khatib ini duduk sebentar, pasti semua jemaah akan menadah tangan untuk bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Okey, baik, kita lihat pada poin yang ketiga. Khatib bangun dan menyambung bacaan khutbah kedua sehingga selesai. Tadi kita lihat khatib duduk sebentar selepas khutbah pertama. Kemudian bangun semula untuk menyambung khutbah yang kedua sehinggalah selesai khutbah. Baik, kita lihat yang seterusnya. Muazzin atau Bilal melafazkan iqamah. Ini adalah untuk kita mendirikan solat Jumaat. Baiklah, sebelum muazzin ataupun Bilal melafazkan iqamah, pastinya dalam khutbah yang kedua, khatib akan membacakan doa. Selepas itu barulah Bilal akan melafazkan iqamah untuk mendirikan solat Jumaat. Baiklah, kita lihat yang seterusnya. Solat Jumaat sebanyak 2 rakaat. Baiklah, solat Jumaat ini akan didirikan sebanyak 2 rakaat. Baiklah, kita lihat slide yang seterusnya. Amalan sunat sebelum solat Jumaat. Sebelum kita pergi menunaikan solat Jumaat, apakah amalan sunat yang boleh kita amalkan? Moga-moga kita beroleh keberkatan dan beroleh pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat yang pertama, memotong kuku. Ini adalah perkara sunat. Kita lihat seterusnya. Memotong atau mencabut bulu-bulu di badan. Yang ketiga, mandi sunat Jumaat. Macam mana kita nak tahu mandi sunat Jumaat ni? Kita niatkan sahaja. Kita niat bahawa kita hendak mandi sunat Jumaat. Itu sahaja. Okey, kita lihat poin yang keempat. Memakai pakaian terbaik. Pakailah pakaian yang paling terbaik yang kita rasa pakaian itulah yang paling cantik dan paling terbaik bagi kita untuk kita menunaikan solat Jumaat. Dan pakaian yang paling terbaik itu pastikan bersih, kemas dan bersesuaian untuk menunaikan solat Jumaat. Jika mampu, pakailah pakaian berwarna putih. Okey, baiklah, kita lihat pada poin yang kelima. Memakai wangi-wangian. Ini adalah perkara sunat yang paling disukai oleh kebanyakan kaum Adam. Pakailah minyak wangi supaya jemaah lain turut berbau harum di masjid itu. Okey, baiklah, poin yang seterusnya. Bersegera ke masjid. Kita disunatkan untuk bersegera ke masjid, datang masjid awal. Kita datang awal ke masjid lebih terdahulu berbanding imam ataupun khatib. Itu adalah yang paling terbaik. Baiklah, kita lihat amalan sunat yang seterusnya, iaitu iktikaf di dalam masjid. Kita kena niat iktikaf, iaitu nawaitu iktikaf fa fi hadza masjidi lillahi ta'ala. Sahaja aku iktikaf di dalam masjid kerana Allah Ta'ala. Nawaitu i'tikaf fi hadza masjidi lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Yang seterusnya, solat sunat tahiyatul masjid. Okey, solat sunat tahiyatul masjid ini didirikan sebanyak 2
rakaat. Lafaz niatnya usalli sunnatan tahiyatul masjid rakaataini adaan lillahi ta'ala. Saja aku menunaikan solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okey, baiklah. Poin yang seterusnya. Banyakkan membaca Al-Quran, berzikir dan bersolawat. Sebelum khatib naik, sebelum khutbah dibacakan, sementara nak tunggu, kita bacalah Al-Quran, berzikir ataupun bersolawat. Tetapi ketika khatib dah memulakan khutbah, jangan sesekali kita buat perkara ini, ianya adalah makruh. Dan yang paling penting, jangan bersembang berborak dengan rakan ketika khatib sedang membacakan khutbah kerana ianya boleh menghilangkan pahala Jumaat serta boleh mengurangkan juga pahala Jumaat. Okey, baiklah. Kita lihat pengajaran kita yang seterusnya. Kita rehat dulu.